pada malam ini marilah kita sambung balik kenaan dengan derhaka kepada dua ibu bapa. Menyembah tak habis lagi antara dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang itu mendahkai kepada dua ibu bapa. Allah Taala berfirman di dalam mana daripada Abdullah bin Umar pernah kata, Abdullah bin Umar pernah berkata, ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi kata-kata Sayyidina Umar bin anak kepada Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mana anak Sayyidina Umar kata, bukaul walidaini minal uquqi wal kaba'ir. Tangisan ibu bapa termasuk di dalam derhaka dan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita menangis disebabkan perbuatan kita yang tidak molek, kita telah melakukan, itu adalah dosa yang sangat besar. Kita telah melakukan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam derhaka dan dosa yang besar, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala kata, Anishkur li wali walidaika. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kamu berterima kasih kepadaku. Maksudnya berterima kasih terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak berterima kasih terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Kita ikutlah, kita buat segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggal segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu cara kita berterima kasih terhadap nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bukan buat apa yang Allah Ta'ala larang. Apa yang Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala larang ni, Allah Ta'ala larang ni, kita buat. Itu bukan cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bagi mata, Allah Ta'ala bagi mata, bagi telinga, bagi mulut, boleh makan dengan molek. Ada kala orang tu kalau demam boleh makan, makan muntah tu Allah Ta'ala menghilangkan nikmat makan pada diri dia. Mana kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala bagi kita boleh makan sedap, kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita bersyukur, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh sembahyang, kita sembahyang. Allah Ta'ala suruh puasa, kita puasa. Suruh kita buat baik kepada orang, jangan ngopak orang, jangan cela orang. Kita ikut, kita tinggal segala yang Allah Ta'ala larang. Itu cara kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dan nak Allah Ta'ala kata lagi, wali walidaika, dan hendaklah kamu bersyukur kepada dua ibu bapamu. Cara bersyukur, cara berterima kasih kepada dua ibu bapamu, buat baik kepada dua ibu bapa kita. Ibu bapa kita yang membela kita sejak daripada kecil, bela kita, bagi menyusu kita, ibu kita menyusu kita sejak kecil, bagi makan kita ketika kita kecil, bagi makan kita, bagi minum kita, bila kita sakit, bagi pita berubat kita. Kita kena berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Caranya lah kita taat kepada kedua ibu bapa kita. Apa yang ibu bapa suruh kena buat, apa yang ibu bapa larang kena tinggal, tak boleh buat, tak boleh derhaka kepada kedua ibu bapa. Dan telah datang hadis, mana telah ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki, dia minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak minta izin untuk berjihad bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada orang ni, adakah ibu bapamu masih hidup? Lalu orang itu berkata, lelaki itu berkata, ya, ibu bapa aku masih hidup. Mungkin ibu bapa dia ni tua sakit. Nabi kata fafihima fajahada. Maka pada kedua ibu bapa, maka terhadap dua ibu bapa mu berjihadlah. Mu berjihad, jaga dua ibu bapa mu. Jangan berjihadlah bersama-sama dengan aku, tapi berjihad jaga dua ibu bapa mu yang sedang sakit. Tengok ibu bapa mu.
Kalau ibu bapa memerlukan pertolongan, tolong ibu bapa. Nabi suruh. Dan betapa besarnya taat kepada kedua ibu bapa, hatta walau ibu bapa itu kafir sekalipun, kena taat kepada kedua ibu bapa. Kalau ibu bapa kita kafir, bukan Islam, ibu bapa kita suruh ni selagi perkara itu tidak melanggar perintah Allah Ta'ala, wajib kita ikut. Kalau perkara itu melanggar perintah Allah Ta'ala, seperti ibu bapa suruh kita syirik kepada Allah Ta'ala, suruh menyengutukan Allah Ta'ala, suruh semua berhala, semua tokong, maka kita tidak boleh taat kepada kedua ibu bapa. Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika ibu bapa paksamu supaya kamu mensyirikkan aku, supaya kamu menyengutukan aku dengan sesuatu yang lain, suruh sembah Tuhan yang lain, suruh kata ada Tuhan yang lain daripada aku, suruh sembah berhala ke, suruh sembah tokong ke, suruh sembah matahari ke, lalu Allah Ta'ala mengatakan fala tuti'huma, maka jangan kamu mentaati kepada kedua ibu bapa. Jangan taat. Kalau dia suruh syirik, jangan taat dalam bab tu. Dalam bab maksiat, Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat dalam perkara maksiatkan Allah Ta'ala. Dalam perkara maksiat tidak boleh patuh kepada makhluk. Hatta sekalipun ibu bapa kita dalam perkara maksiat, ibu bapa kita suruh buka aurat, suruh zina, tak boleh taat dah. Sebab perkara itu melanggar suruhan Allah Ta'ala, melanggar larangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala larang zina, ibu bapa suruh zina, ibu bapa suruh minum arak, ibu bapa suruh judi. Dia tak boleh taat dalam perkara yang Allah Ta'ala larang. Dalam perkara yang tidak dilarang oleh Allah Ta'ala, ibu bapa suruh buat air, suruh jaga dia, suruh beri makan minum ke dia, suruh tengok dia sama, suruh beli makanan sini, suruh pergi sini, kena taat kepada kedua ibu bapa. Ibu bapa geruk amal tiap-tiap malam, suruh buat air, buat ni, kena taat kepada dua ibu bapa selagi perkara itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala kata wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan berkawanlah dengan dua ibu bapamu di dalam dunia ma'rufa, secara baik. Hatta walau ibu bapamu pun, sekalipun ibu bapamu buat jahat kamu, sekalipun ibu bapamu jahat, kamu kena buat baik kepada kedua ibu bapamu. Tak boleh mati kepada kedua ibu bapamu. Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala kata wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutlah jalan orang yang kembali, yang bertaubat kepada aku. Jangan ikut orang-orang jahil, tapi ikut orang yang bertaubat kepada aku, yang kembali kepada aku, yang ikut arah aku, yang ikut surah aku. Jangan ikut orang yang derhaka kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani bi asanidiha, dengan kata ulama hadis ni, sanad hadis ni, orang yang meriwayatkan hadis ni hasan. Mana orang periwayat hadis ni hasan. Hasan ni rendah sikit martabat daripada hadis sahih. Mungkin orang yang meriwayatkan hadis ni, kekuatan hafalan dia, kuat hafalan dia 90. Kalau martabat hadis sahih 95%. Kalau martabat orang yang meriwayatkan, kalau dia dihukum sebagai perawi hadis hasan, mungkin 85%. Mana perawi hadis hasan rendah sikit martabat daripada martabat hadis sahih. Itu dalam ilmu mustalah hadis lah. Wat-Tabarani, Imam Tabarani meriwayatkan hadis, Nabi kata sa'adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi naik ke atas mimbar, lalu Nabi kata amin amin amin. Summa qala, kemudian Nabi kata
telah datang kepadaku Jibril, dan Jibril berkata kepada aku, ya Muhammad, wahai Muhammad, siapa yang sempat, siapa yang dang dengan salah seorang daripada dua ibu bapa, siapa yang dang, sama ada dang dengan ibu ataupun dang dengan bapa dia, ataupun dang dua-dua ibu bapa, kedua-duanya dang dengan dua ibu bapa. Dang, orang itu dang dengan dua ibu bapa, tetapi kemudian dia tidak baik, dia tidak buat baik kepada kedua ibu bapa. Dia buat jahat kepada ibu bapa. Ibu bapa suruh ni, ibu bapa suruh taat ke dia, dia langgar perintah ibu bapa. Dia tidak buat baik kepada ibu bapa, lalu orang ni mati. Mati dalam keadaan tidak buat baik kepada ibu bapa. Famata, lalu orang ni mati. Fadakhalan nar, lalu orang ni masuk neraka. Maka dia masuk ke dalam neraka. Fa'abadahu Allah, maka Allah Ta'ala menjauhinya. Maka Allah Ta'ala moga Allah Ta'ala menjauhinya. Allah Ta'ala menjauh daripada rahmat dia lah. Fa'abadahu Allah, maka Allah Ta'ala menjauhi dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Jibril suruh kata, kul, katakanlah wahai Muhammad, amin, amin. Lalu Nabi pun mengaminkan. Nabi pun mengaminkan apa yang dikatakan oleh Jibril alaihi salam. Mana Nabi kata, Jibril datang kepada aku. Jibril kata, wahai Muhammad, siapa yang dang dengan ibu bapa dia tetapi tak buat baik kepada dua ibu bapa, maka orang ni masuk neraka. Maka Allah Ta'ala menjauhinya daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jauh dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Lalu malaikat Jibril suruh menjawab amin, amin, amin daripada ucapan Jibril alaihi salam. Lalu diriwayatkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Hakim. Nabi kata di dalam suatu hadis, salasatum la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati al-aqul liwalidayhi wa mudminu khamri wal mannanu ata'ahu wa salasatum la yadkhulunal jannata al-aqul liwalidayhi wat tayyus wa ghajilatu minan nisa. Nabi kata dalam suatu hadis, tiga golongan, Nabi kata tiga golongan ni Allah Ta'ala tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Maksud Allah Ta'ala tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat, Allah Ta'ala tidak melihat dengan kasihan belah. Tidak melihat dengan kasihan belah kepada tiga golongan ni, tetapi Allah Ta'ala melihat dengan marah, dengan murka kepada tiga golongan ni. Siapa dia? Yang pertama, orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Mana Allah Ta'ala tengok pada hari kiamat, dengan tengok nak marah, dengan tengok yang murka. Macam kalau kita, orang nak marah kita, orang tu tengok dengan mata tajam, mata penglihatan yang tajam, pandangan yang tajam kepada orang yang kepada orang yang kita nak marah tu. Itu juga Allah Ta'ala pada hari kiamat, kalau orang tu nak marah, kalau Allah Ta'ala nak marah kepada orang tu, Allah Ta'ala tengok dengan tengok yang sangat murka kepada orang tu. Yang pertama, orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Yang kedua, orang yang selalu minum arak. Allah Ta'ala tengok dengan tengok yang sangat murka, tengok yang nak marah pada hari kiamat kelak. Kemudian Nabi kata, wal mannanu ata'ahu, dan orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberian dia. Dia bagi duit kepada orang, dia bagi beras kepada orang, dia bagi harta kepada orang, dia bagi harta kepada keluarga dia, kepada adik dia, dia ngukit. Dia ngukit pemberian yang diberikan kepada orang lain. Mana orang bila dia ngukit sebab bila dia susah, dia minta dengan orang. Dia minta dengan jiran dia, jiran yang dia beri duit tu. Jiran dia nak bagi duit. Jiran dia nak bagi duit ke dia. Jiran dia nak bagi duit ke dia, nak bagi pitis ke dia. Lepas tu dia ngukit, aku bagi sama duit ke mu dulu. Dia mau tolong aku.
nak ambil tolong aku minta 200 300. Ngukit pemberian yang dia sudah beri kepada orang. Orang ni Allah Taala dok tengok, Allah Taala tengok dengan tengok yang murka, tengok yang marah pada hari kiamat kelak. Seterusnya Nabi kata lagi 3 golongan hadis yang lain. Tadi Allah Taala tengok dengan tengok yang murka, tengok yang nak marah. Seterusnya Nabi kata 3 golongan tidak masuk syurga. Hadis ini ulama mentafsirkan tidak masuk syurga, tidak masuk syurga kalau dia i'tiqad, pegangan dia mengatakan perkara itu halal. Seperti orang ni kata halal derhaka kepada diri bapa, sedangkan Allah Taala melarang keras kepada orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Tak boleh derhaka kepada dua ibu bapa. Tiba-tiba dia menghalalkan derhaka kepada dua ibu bapa, maka orang ni tak boleh masuk syurga langsung. Tak boleh masuk syurga langsung. Kalau dia tidak menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, dia boleh masuk syurga, tetapi masuk syurga lewat sikit. Masuk syurga kediam. Masuk syurga bukan masuk syurga bersama orang-orang pertama, tapi masuk syurga kediam sikit. Dia diazab dulu di dalam neraka disebabkan dosanya derhaka kepada dua ibu bapa, dosa dia ngukit pemberian orang, dia bagi duit ke orang, dia ngukit duit yang dia bagi kepada orang tu. Ikan dosa di dalam neraka mungkin tak tahu berapa ratus ribu tahun, kemudian dimasukkan orang tu ke dalam syurga bila habis dosa. Nabi kata tidak 3 golongan tidak boleh masuk syurga. Nabi kata yang pertama, al-aqul liwalidai, orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Orang yang derhaka kepada dua ibu bapa tak boleh masuk syurga, Nabi kata. Wadayus, orang yang dayus, yang membiarkan isterinya berzina dengan orang. Dia tahu dah isteri dia zina dengan orang, tapi dia elok, dia biarkan isteri dia curang dengan dia, suka isteri dia zina dengan orang, bahkan tengok isteri dia zina depan mata dengan orang, elok saja. Ini orang dayus. Orang ni Nabi kata tidak boleh masuk syurga. Kalau dia tak tahu isteri dia zina dengan orang, dia tak tahu dah apa, dia tak tahu. Ni dia tahu isteri dia zina dengan orang, tetapi dia membiarkan isteri dia zina dengan orang. Dia tidak marah isteri dia zina dengan orang. Siap suka lagi, redha, setuju lagi isteri dia zina dengan orang. Maka orang ni dipanggil dayus. Dayus tak boleh masuk syurga, Nabi kata. Wa rajulatu minan nisa, dan orang puang yang berusaha nak jadi lelaki. Orang puang, dia puang tapi usaha nak jadi jantan, maka orang ni tak boleh masuk syurga. Begitu juga orang lelaki yang usaha nak jadi orang puang, nak jadi orang pondang, maka orang ni tak boleh masuk syurga. Dan disebut dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Imam Tabarani mengatakan Nabi kata yurahu rihul jannati min masirati qamsi mi'ati am wala yajidu rihaha mannanu bi'amalihi wala akun wala mudminu khamri. Dicium bau syurga daripada jarak perjalanan 500 tahun. Maknanya pada padang mahsyar tu, daripada tempat nak pergi ke syurga 500 tahun. Mana jauh lagi nak pergi ke syurga. Jarak perjalanan 500 tahun nak pergi ke syurga. Tetapi daripada tempat dia nak pergi ke syurga, yang jarak perjalanan nak pergi ke syurga tu 500 tahun. Bukan nak pergi KL. Nak pergi KL 8 jam 10 jam je. Ni nak pergi ke syurga daripada pada mahsyar ni. Nak pergi ke syurga 500 tahun. Tetapi dia boleh cium bau syurga. Orang beriman boleh cium bau syurga, walaupun jarak nak pergi ke syurga jauh lagi. Tetapi Nabi kata, dan tidak boleh cium bau syurga, tidak boleh bau syurga orang yang mannanu bi'amali, orang yang suka mengungkit-ungkit dengan pekerjaan dia. Suka ngukit, beri kepada orang ngukit,
Beri kepada orang ni ngukit apa yang dia beri kepada orang. Orang ni tak boleh bau syurga. Wala hakum, orang yang dan tidak boleh bau syurga, orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Hari kiamat orang yang derhaka kepada ibu bapa tak boleh bau syurga. Dan Nabi kata wala mudminu khamrin, dan tidak boleh bau syurga orang yang mengekali minum arak. Orang yang selalu minum arak di atas dunia tak boleh bau syurga pada hari akhirat kelak. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir. Nabi kata di dalam suatu hadis, salasatun la yanfa'u ma'ahunna amalun. 3 jenis amalan tidak memberi manfaat serta 3 amalan itu oleh amalan-amalan yang lain. Mana kalau dia buat 3 jenis amalan ni, dia buat 3 jenis amalan ni, amalan-amalan yang lain dia buat, amalan solat, amalan zakat, amalan haji, dia buat amalan tu. Tapi dia buat 3 jenis amalan ni, amalan-amalan lain tak beri manfaat. Amalan solat dia buat, amalan puasa dia buat, apa-apa amalan, tapi dia buat 3 jenis amalan ni tidak beri manfaat ke amalan-amalan lain. Antaranya ialah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyengutukan Allah taala dengan sesuatu yang lain. Bila seseorang itu syirik kepada Allah taala, dia buatlah amalan solat, amalan puasa, amalan zakat tu dalam keadaan dia mensyirikkan, menyengutukan Allah taala dengan sesuatu yang lain. Amalan-amalan yang dia buat tu tak beri manfaat. Mana dia kata etikad dia syirik, etikad pegangan dia mengatakan ada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Kristian, kata ada Nabi Isa ini sebahagian orang Kristian mengatakan Nabi Isa ini anak Tuhan. Sebahagian orang Kristian kata Nabi Isa ini Tuhan. Tu mensyirikkan, menyengutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Ataupun sembah, mengatakan berhala itu Tuhan, tokong itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang nampak dengan mata kepala kita, mana terang jelas kita nampak perkara itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ialah seperti kita berpegang, pegangan kita di dalam hati mengatakan obat demam ini berkuasa menyembuhkan penyakit kita. Bila kita berpegang, bila kita yakin betul-betul obat demam ini berkuasa menyembuhkan penyakit kita, bukan Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit kita, itu syirik, menyengutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kalau kita sekadar bercakap saja tak apa, obat demam ini boleh menyembuhkan penyakit kita, tetapi kita yakin di dalam hati Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit dengan sebab obat demam ini, itu tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sekadar bercakap. Ni kita yakin betul-betul, kita berpegang di dalam hati obat demam ni berkuasa menyembuhkan sakit aku, bukan Allah Ta'ala yang menyembuhkan sakit aku. Itu syirik kepada Allah Ta'ala. Ataupun makanan, kita etikad, kita berpegang di dalam hati, kita kata makanan inilah yang berkuasa mengenyangkan aku, bukan Allah Ta'ala yang mengenyangkan aku. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun etikad seperti api, etikad di dalam hati, pegangan dia dalam hati, keyakinan dia dalam hati mengatakan api ini berkuasa menghanguskan pokok kayu, menghanguskan bangunan, menghanguskan pokok, menghanguskan apa-apalah. Ia etikad begitu. Bukan Allah Ta'ala yang mengizinkan api boleh membakar ni, boleh membakar kayu, boleh membakar pokok, boleh membakar bangunan. Kalau dia etikad begitu, pegangan dia, api itu berkuasa, bukan Allah Ta'ala mengizinkan api itu boleh membakar ni, boleh membakar ni. Etikad begitu, pegangan itu syirik. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quranul Karim, contoh api tidak berkuasa membakar pokok kayu, membakar orang.
Disebut di dalam Al-Quran contoh kisah Nabi Namrud, kisah Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Bila Namrud kalah berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu Namrud nak marah, Namrud nak bakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Namrud kupu-kupu kaya api, lalu Namrud pun bakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Nabi Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, kunu bardan, Allah Ta'ala tujukan, Allah Ta'ala kata kepada api, kunu bardan wassalaman ala Ibrahim, jadikanlah kamu api, menjadi api sejuk dan selamat sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Itu membuktikan bahawa api tidak ada kuasa untuk menghanguskan orang, untuk membakar orang, untuk membakar bangunan ni. Api itu berkuasa dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ada izin, api itu tak boleh bakar. Api tak boleh bakar ni, tak boleh bakar. Kalau orang itikad api itu berkuasa, bukan Allah Ta'ala yang berkuasa, itikad begitu pegangan itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang syirik ini Allah Ta'ala kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa syirik, dan Allah Ta'ala mengampun dosa selain daripada syirik. Dosa lain Allah Ta'ala ampun, tapi dosa syirik Allah Ta'ala dah ampun. Maknanya orang yang mati di atas kekafiran lah, orang yang mati di atas kesyirikan. Maknanya kalau orang tu 60 tahun, 70 tahun bergelumang dalam kesyirikan, bergelumang dalam kafir, bergelumang dalam syirik, tetapi dekat-dekat nak mati, seminggu nak mati, dia masuk Islam, dia bertaubat daripada syirik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampunlah dosa syirik. Selagi mana kalau orang tu mati di atas syirik, maka Allah Ta'ala dah ampun. Maksud ayat ini, Allah Ta'ala dah ampun dosa syirik. Orang itu mati di atas syirik, mati di atas kufur, Allah Ta'ala dah ampun dosa syirik. Kalau orang tu sebelum nak meninggal dunia, dia bertaubat daripada dosa syirik, maka Allah Ta'ala mengampunkan. Allah Ta'ala mengampun dosa syirik. Mana disebut dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala memberi amaran yang keras, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Demi sesungguhnya diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang yang sebelummu. Allah Ta'ala tuju kepada Nabi Muhammad, tuju kepada umat yang sebelum daripada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata, jika sekiranya kamu syirik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, nescaya terhapuslah segala amalan-amalan kamu, dan kamu termasuk di kalangan orang yang itu bersaudara syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kalau seorang itu buat amalan lain pun, amalan solat, amalan puasa, lagi dia bergelumang dengan mensyirik kepada Allah Ta'ala, amalan-amalan yang dia buat, amalan-amalan lain yang dibuat tidak memberi manfaat. Seterusnya Nabi kata, orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Mana kalau dia derhaka kepada kedua ibu bapa, selagi mana dia derhaka kepada dua ibu bapa, dia buatlah amalan puasa, amalan zakat, amalan haji. Selagi mana dia derhaka kepada dua ibu bapa, amalan-amalan lain tidak beri manfaat kepada dia. Selagi mana dia buat, dia derhaka, dia tidak minta maaf kepada kedua ibu bapa, dia tak derhaka, dia derhaka kepada dia bapa. Walau macam mana pun dia kena minta maaf kepada dua ibu bapa, nak suruh ibu bapa dia redha, nak suruh ibu bapa dia redha atas kesalahan dia, maaf atas kesilapan yang dia buat. Seterusnya Nabi kata, wal firaru minaz zahfi, dan orang yang lari daripada barisan perang. Bila mana orang tu lari daripada barisan perang, tengah-tengah perang lari daripada barisan perang, seperti orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay, tengah-tengah nak pergi perang Uhud tu, nak perang Uhud, nak lari puak-puak munafik daripada peperangan Uhud. Abdullah bin Ubay dan puak-puak dia lari.
Lari, tinggal daripada 1,000 tinggal 700 orang. 700 orang yang beriman. 300 orang tu puak-puak munafik yang ikut Abdullah bin Ubay. Mana lari daripada barisan perang. Kalau orang tu lari daripada barisan perang, dia buatlah amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang lain tidak beri manfaat selagi mana dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia lari daripada barisan perang, tujuan dia nak memperdayakan musuh. Nak memperdayakan musuh, nak suruh musuh terpedaya dengan orang Islam ni. Nak suruh orang Islam lagi dah, kalau ada orang Islam ni. Lepas tu bila ada masa, bila musuh lala pergi balik kat musuh, serang musuh. Tu dah apa? Ni lari terus, lari balik rumah. Nabi kata al-harbu qida'ah. Peperangan itu tipu daya. Boleh berhelah dalam peperangan, Nabi kata. Jangan lari daripada barisan perang. Di antara dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut di dalam hadis yang lain. Nabi SAW kata, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Ad-Dalail dan Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat daripada Jabir menceritakan telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah aku ambil duit aku, ambil harta aku." Dia ngadu kepada Nabi, bahawa ayah dia ambil harta aku, ambil duit aku. Faqala an-nabiyyu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fazhat fa'tini bi abika." Mu pergi bawa ayahmu mari sini. Bawa ayahmu mari jumpa aku. Bawa ayahmu sama mari jumpa aku. Lalu tengah-tengah lelaki itu keluar, lelaki itu keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu nak ambil ayah dia mari menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril kata, sesungguhnya Allah Taala kirim salam kepadamu. Lalu Allah Taala suruh kata kepadamu, Allah Taala kata kepadamu, apabila datang kepada kamu oleh orang tua, mana bila datang orang tua tadi, bila datang ayah kepada lelaki tadi, kepada lelaki yang mengadu bahawa ayah dia ambil duit dia tu, apabila datang orang tua tu, mu tanya dia sesuatu, tentang sesuatu perkataan, sesuatu perkara yang diucapkan di dalam hati. Mana tanya apa yang bermain-main di dalam hati, apa yang dikata-katakan di dalam hati dia, bukan apa yang diucapkan di mulut. Tanya apa yang orang tua tu cakap dalam hati, kata di dalam hati, pengaduan di dalam hati. Mana pengaduan dia tu tidak didengar oleh telinga dia. Mana telinga dia tak dengar pun. Telinga orang tua tu tak dengar pun percakapan di dalam hati. Mana mai cakap dalam hati saja. Percakapan orang tua tu dalam hati. Mu tanya dia. Mu tanya apa yang bermain-main di dalam hati dia. Apa yang dikatakannya di dalam hati. Lalu apabila datangnya orang tua itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak dia yang ngadu kepada Nabi bahawa ayah dia ambil duit dia, harta dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tua tu, "Ma bala ibnuka?" Apa hal anakmu ni? Anakmu ni dia mengadu tentangmu. Dia kabur mengambil harta dia. Lalu lelaki tua ini berkata, "Salhu ya Rasulullah." Tanya kepada dia, ya Rasulullah. Mu tanya, memang aku sungguh ambil harta dia, ambil duit dia. Mana tidak, dia kata, tidaklah aku membelanjakan harta dia. Tidaklah aku membelanjakan harta anak aku ni, malaikat. Aku belanja, aku bagi kepada mak saudara belah ayah aku. Aku bagi harta anak aku belanja harta anak aku ni, aku beri kepada mak saudara belah
belah ibuku. Mana ada mak saudara belah ayah, ada mak saudara belah ibu. Aku ambil duit, aku ambil harta anak aku ni, aku bagi kepada mak saudara dia. Mak saudara dia. Mana mak saudara dia miskin, tak ada duit. Aku ambil lah sikit. Dan ataupun atas diri aku ambil untuk diri aku sebab dia tak bagi duit kepada aku, dia tak belanja, aku tak ada duit. Mana dia tak bagi nafkah kepada aku. Mana kena utama, kena bagi nafkah juga kepada ibu bapa. Beri nafkah kepada isteri dulu. Mana memang kena bagi, memang wajib beri nafkah kepada isteri, kemudian beri nafkah juga kepada ibu bapa kita. Ibu bapa yang tak ada duit langsung, ada duit, kena beri nafkah, bagi duit kepada ibu bapa yang memerlukan. Mana dia tak bagi duit kepada aku, ambil lah. Aku ambil lah duit dia, aku ambil lah harta dia sedikit. Bukan aku ambil dengan ikut hawa nafsu aku, tapi aku ambil untuk memerlukan keperluan aku. Untuk memerlukan keperluan aku, untuk bagi kepada mak saudara dia yang miskin, yang susah. Lalu faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh begitu. Oh itu tinggallah. Mana dari caralah da'na min hada, tinggallah daripada masalah ini. Mana masalah ni tinggallah dari bincang ni. Nabi kata, akbirni, Nabi suruh khabar. Nabi khabar, beritahu kepada aku tentang sesuatu yang kamu cakap-cakapkan di dalam hatimu. Khabar kepada aku sesuatu yang muduk cakap sama dalam hatimu. Mana bukan mucakap luar. Mana benda yang mucakap dalam hatimu, khabar kepada aku. Khabar kepada aku. Yang mana perkataan yang mucakap dalam hati tu tidak didengar oleh telingamu. Telingamu tak dengar pun perkataan yang mucakap dalam hatimu. Mana hanya bermain di dalam hatimu. Khabar kepada aku. Lalu berkata orang tua ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah ya Rasulullah, sentiasalah Allah Ta'ala menambahkan keyakinan dengan sebab mana mu tahu apa yang ada di dalam hatiku. Mu tahu sebab Allah Ta'ala mewahyukan. Allah Ta'ala mewahyukan kepadamu, boleh tahu apa yang bermain di dalam hatiku. Demi Allah, sentiasalah, maknanya Allah Ta'ala menambah keyakinanku, menambah keyakinanmu dengan sebab mana? Menambah keyakinanmu, beriman denganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad qultu fi nafsi, sesungguhnya aku telah berkata di dalam diriku. Orang tua ni kata, mana aku telah berkata dalam diri aku sesuatu yang tidak didengar oleh telinga aku. Telinga aku tak dengar apa yang aku cakap ni. Lalu Nabi kata, kul, sebut, ucapkanlah, beritahu kepada aku, dan aku nak dengar ucapanmu ini, benda yang bermain dalam hatiku. Faqala, lalu orang tua ni berkata, orang tua ni mengadu tentang hal anak dia, mengadu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khabar kepada Nabi, dia khabar kepada anak, ingat dia khabar kepada anak tu depan Nabi. Dia khabar, aku beri makan kepadamu, kecil-kecil aku bagi makan kamu, aku bagi minum kamu, ketika mu muda belia, aku belanja kamu, tetapi dan mu sakit, mu dahaga, aku beri minum kamu, dan aku berjaga malam. Aku tak tidur sama malam-malam. Aku tak tidur sama malam-malam. Bila mu sakit, aku tak tidur sama malam-malam. Malaikat aku, mana berjaga malam. Mu nangis sikit aku bangun, minta susu, minta air, aku tolong buat. Mu sakit aku jipita. Dan dia kata lagi, diri aku ni duk berasa bimbang sama kepadamu. Takut mu ni sakit ke, takut mu ni binasa ke, apa-apa ke, takut mu ni mudarat badanmu ke. Hati aku duk bimbang sama ketika mu kecil dulu. Ini ibu bapa dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tua ni kata, falamma balaghat sinna wal ghaya. Apabila mu sudah tua, mana apabila musapa umur tua, musapa umur dewasa dah. Bila musapa umur dewasa, mu boleh kerja buat,
Mu boleh buat bawa diri sendiri, boleh buat kerja lah, pandai cari rezeki sendiri. Aku mengharapkan, mana aku cita-cita dari hati. Jak kecil lah aku cita-cita dalam hati. Bila mu besar, bila mu boleh buat kerja, mu cari rezeki, aku mengharapkan aku nak tumpang atas kamu, aku nak tumpang atas rezeki kamu. Nak tumpang, nak suruh bagi rezeki kepada aku, bagi duit kepada aku. Sebab aku beli umur mu dari kecil. Beli molek mu daripada kecil. Daripada kecil aku basuh daerah mu gini. Buat macam-macam dengan mu. Mu tak sihat, aku jaga mu, aku gipitan macam-macam. Orang tua ni mengadu kepada Nabi SAW. Gipitan tu tak doa. Cuma nak khabar, nak bagi sinar ayat. Falamma balagat, lalu apa yang aku harapkan tu, tak jadi. Engkau menjadikan balasan aku ketika aku buat baik kepada kamu masa kecil, aku jaga seumur-umur masa kecil. Engkau menjadikan balasan aku, engkau balas kepada aku. Ni bukan balas kebaikan, bukan balas buat baik kepada aku, bukan balas bagi duit kepada aku, bukan balas jaga aku, bahkan balas aku dengan buat kasar kepada aku, buat nyanyi kepada aku, cakap kasar kepada aku, teking aku. Seolah-olah mu nilah jaga aku. Seolah-olah mu ni masa kecil, seolah-olah mu nilah yang jaga aku, mu lah yang tanggung aku. Sebenarnya aku tanggung masa kecil. Mu buat aku ni, mu berkasar kepada aku, mu kata uduh kepada aku. Seolah-olah mu lah yang jaga aku, mu lah yang beli aku. Jadi tukar. Padahal aku jaga mu masa kecil. Membuat aku, orang tua ni ngadu depan Nabi, membuat aku ni macam jiran tepi rumah. Seperti jiran tepi rumah, kita tubik buah sapah, tegur gitu-gitu. Tegur masuk rumah pula. Petang tegur balik jiran tepi rumah. Bila jiran ada tak puati, bila jiran tu buat salah, ada buat ni, kita pun nak balas dengan jiran, nak berkasar dengan jiran. Membuat aku macam jiran mu. Mu buat aku macam jiran mu. Kalau ada jiran buat salah, mu nak tumbuk dengan aku, mu nak buat kasar dengan aku. Mu buat aku macam jiran. Padahal aku ibu bapa mu yang bela mu sejak kecil lagi. Sejak kecil bela mu, beri makan ke mu. Itu pengaduan orang tua ni kepada Nabi SAW. Lalu bila orang tua ni dengar pengaduan, bila Nabi dengar pengaduan orang tua ni, lalu Nabi ambil tangan anak ni, lalu Nabi pegang anak ni. Lalu Nabi kata kepada anak ni, anta wa malika li abika, mu dan hartamu milik bapakmu. Mu dan hartamu milik bapakmu. Nabi kata kepada lelaki ini. Ni pentingnya taat kepada kedua ibu bapa. Kalau ibu bapa susah ke tak ada duit ke, tolong beri duit kepada kedua ibu bapa. Jangan lock ibu bapa berada di dalam kesusahan. Dalam kesusahan, sebab ibu bapa bela kita dari kecil bela kita. Kalau sakit kita semua, mana kalau ada sakit cocok ke kita semua, demam ke kita gaya obat, pengobatan ibu bapa kita. Saya secukuplah sekadar pada malam ini. Kalau ada salah dan silap tu minta maaf banyak-banyak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.